Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi insya-Allah. Dengan izin Allah kita bertemu untuk membincangkan tata bahasa asas bahasa Arab, dan sebagaimana yang telah kita beritahu, kita akan sambung insya-Allah pada ayat yang ke-31. Kita pun telah bincang sedikit tentang ayat yang ke-31, dan kita nak teruskan perbincangan, iaitu dengan membaca. Ada dua bacaan kita telah baca teks ayat 31 ni dengan tanpa baris akhir, dan kita nak membincanglah bagaimana nak membaris akhir tiap-tiap perkataan dalam ayatnya. Kita ingatkan semula, jadi objektif utama untuk mempelajari bahasa Arab ni ialah dapat mampu untuk membaca teks yang tidak berbaris. Dan teks yang tidak berbaris ni terbagi pada dua. Satunya ialah membariskan sebelum baris akhir, dan itu ialah tugas ataupun pembelajaran ilmu saraf. Ilmu saraf iaitu ilmu membentuk perkataan. Dan satu lagi ialah membaris akhir perkataan, tiap-tiap perkataan dalam sesuatu teks. Jadi itu ialah kerja ilmu nahwu. Ada dua ilmu ni kita nak ingatkan semula supaya kita belajar bahasa Arab terpandu lah. Jadi kalau kita masih lagi, sebagai contoh, kita masih lagi tak boleh membariskan atau menyebut perkataan sebelum baris akhir ni, fa, alif, ta, mim, ta marbutah, tak reti nak sebut lagi, ini menunjukkan kita belum menguasai cara pembentukan perkataan itu dengan mantap. Dan juga mungkin menunjukkan bahawa pengalaman kita untuk membaca teks-teks ni belum mencukupi, dan juga kita perbendaharaan kata kita tidak cukup, supaya yang membolehkan kita membaca teks tidak berbaris ni. Seperti inilah. Ini sebutan ni Fatimah, dan ini sebutan ni macam mana? Ta, alif kita dah tahu, lam, alif, lam kita buang, kita boleh tinggalkan sementara untuk menyebutnya. Jadi ta, alif, lam, ba nak sebut macam mana? Dan ta marbutah ni pun kita tahu dia ditambah. Itu telah dibincangkanlah dalam proses mempelajari ilmu yang pertama tu, membentuk perkataan. Jadi sebutan dia berdasarkan kepada wazan. Jadi nampak gaya ni, wazan di sini. Kalau kita lihat carta yang kita diberikan ataupun yang terdapat dalam, boleh download, perkataan ta, alif, lam, ba tu dia tidak lagi, ataupun dia kemungkinan besar sekali lah kalau kita imbas wazan yang 50 ni. Jadi kita tulis mula. Ini perkataannya. Di manakah dia perkataan yang sesuai dengan wazan ni? Dan kita tahu dia ialah alif lam, ada di awalnya alif lam. Bukan Fatimah, silap tulis. Ta, alif, lam, ba. Okey. Dan kita tahu perkataan asal ni ialah terdapat alif lam. Apabila terdapat alif lam di sini, dia menunjukkan bahawa ia ialah kata nama. Apabila kata nama, dia tidak boleh daripada kolom A ataupun B ni, kerana ini ialah kata kerja. Jadi dia mestilah daripada C, D ataupun E. Dan kalau kita boleh imbas, kalau kita telah menghafal, kita imbasnya, kita tahulah bentuk ni tidak ada lah kecuali satu C ni sini. Yang lain semua lain bentuk dia. Ini mula dengan mim, semua mula dengan mim. Daripada nombor 2, kumpulan kata kerja kedua sampailah ke 10, dimula dengan mim. Dan kumpulan kata kerja 2 sampai kumpulan kata kerja 1 sampai ke 10 juga, yang kata nama yang dilaku ni, kata nama ni dia mulakan dengan mim. Jadi perkataan kita ialah tak ada mim pun di awalnya. Jadi ni nak peringatkan semula lah, bahawa kalau kita telah menguasai sifir ni, kita senanglah nampak perkataan nak sebut macam mana. Nak sebut talaba ataupun taluba ataupun talibu dan sebagainya lah. Jadi kalau berdasar pada wazan ni fa'il, jadi kita tahu sebutan ni ialah talib.
Ini sebagai panduan ringkas dan panduan yang umum. Maksudnya kita mesti menguasai bagaimana nak bentuk Wazani 50 ni daripada kumpulan pertama sampai kumpulan ke-10, supaya apabila kita jumpa perkataan seperti ini, kita tahu dah dia di mana kedudukannya, yang menyebabkan kita akan mudah lagi lah untuk membaca teks yang tidak berbaris. Jadi itu nak ingatkan semula bahawa kita ada dua, nak belajar bahasa Arab ni ada dua ilmunya, iaitu membariskan perkataan yang tidak berbaris kecuali baris akhir, dan ilmu yang kedua ni membaris akhirkan perkataan tu saja. Dia perkataan seperti ini, ta lam alif, ta alif lam ba ta marbutah, nak sebut macam mana? Dah tahu sebutan dia at-talibah, tapi ta marbutah ni nak sebut ke mana? At-talibatu ataupun at-talibata ataupun at-talibati. Itulah kemahiran yang kedua. Berdasarkan kepada kedudukan perkataan itu dalam ayat, kita mampu membaris akhirkan suatu perkataan dalam ayat dengan yakin. Dan kita tahu kenapa kita sebut barisnya, sama ada baris atas, baris bawah dan baris depan. Itu nak kasih gambaran seperti selalu mengingatkan semula lah. Objektif kita mempelajari bahasa Arab ni ialah untuk membaca, untuk mampu membaca teks yang tidak berbaris dengan menyebut baris-baris yang betul. Dan terbagi pada dua, baris sebelum baris akhir, yang ni nak sebut macam mana, dan baris akhir. Jadi itu kita tahu, baik itu tugas-tugas ilmu saraf dan ilmu nahu. Jadi kalau ada teks yang dah berbaris tu, jadi kita tak ada masalah lah, dan dia tidak mencabar lah pemikiran kita. Jadi teks yang kita sepatutnya bila kita belajar, akhirnya nanti teks itu tidak berbaris dan kita mampu untuk membariskan teks itu. Baik, jadi kita dah bincang sebelum ni, sesi lepas kita dah bincang makna tiap-tiap perkataan. Boleh rujuk insya-Allah. Saya rasa saya belum upload lagi, kemungkinanlah ada gangguan sikit. Tapi insya-Allah nanti dah upload, nanti boleh rujuk semula. Jadi kita dah bincang tiap-tiap perkataan, maknanya inna sesungguhnya, Fatimah nama orang, at-talibah pelajar perempuan, ada ta marbuta, allati yang, taskun ia tinggal, okey, fi dalam, al-qaryah kampung. Dan kenapa kita sebut kampung? Kerana dia ada alif lam. Tanpa alif lam, nak ingatkan semula, tanpa alif lam kita kena mesti terjemahkan ini sebagai sebuah kampung. Kalau kita buang alif lam ni, apa makna qaryah? Maknanya sebuah kampung. Jadi itu kita dah buat dalam pelajaran ketiga, insya-Allah boleh rujuk. Jadi kalau ada alif lam, kita tak boleh letak sebuah, kita kena letak kampung sahaja. Jadi itulah yang kita nak mantapkan semula kaedah-kaedah ni bila kita jumpa perkataan dalam satu ayat. Baik, dalam kampung, jadi apa yang dia tinggal dalam kampung, dia ulang kaji pelajarannya dalam perpustakaan setiap hari. Itulah makna tiap-tiap perkataan yang telah pun kita tahu, sama ada kita telah hafal ataupun kita rujuk pada kamus berdasar pada wazan-wazannya. Jadi sekarang ni tinggallah kita nak membaris akhirkan perkataan. Jadi di sini kita ada satu perkataan baru, iaitu inna. Inna ni bermaksud sesungguhnya, menegaskan sesuatu. Jadi kalau kita buang inna sementara waktu, jadi ayat yang asalnya beginilah. Kerana inna mesti ditulis sebelum satu ayat yang sempurna. Jadi sekarang kita tolak inna sementara waktu dan kita lihat apakah maksud ayat ini. Dan bila kita nak melihat ayat, kita kena tahu ayat ini menceritakan tentang apa dan apa cerita dia. Jadi berdasarkan kepada makna-makna perkataan tu, kita boleh agaklah dia mestilah dia mencerita tentang Fatimah dan apa cerita dia. Ini yang perlu pada kemahiran ataupun pendedahan ataupun pengalaman. Jadi di sini kalau boleh kalau boleh saya terus membincangkannya. Fatimah, apa cerita dia? Mengulang kaji. Itulah dua benda saja, dua komponen ayat yang sebenarnya, rukun ayat itu. Cerita pasal Fatimah, apa cerita dia? Fatimah mengulang kaji. Okey, yang lain tu apa fungsi dia? Menceritakan tentang dua ni. Jadi Fatimah yang mana?
Fatimah pelajar. Kemudian dihurai lagi, pelajar apa dia? Pelajar yang tinggal di kampung. Apa cerita dia? Mengulang kaji. Apa dia ulang kaji? Pelajarannya di mana? Di perpustakaan. Bila dia buat benda tu? Setiap hari. Jadi komponen, tiap-tiap komponen ayat tu dia ada. Itu kena ingatkan semula, dia ada rukun dia, iaitu cerita tentang suatu dan apa cerita dia. Itu dia kata mubtada' khabar, di istilah lah. Tapi tak lagi mesti menceritakan sesuatu dan ada cerita dia. Kemudian selain daripada dua perkataan ni ataupun dua rukun ni, apa fungsi dia? Dia menghuraikan kedua rukun tu. Di sini dihuraikan Fatimah. Fatimah macam mana? Pelajar pun dihuraikan lagi. Pelajar macam mana? Pelajar yang tinggal di kampung. Jadi sekarang dia belajar universiti dan sebagainya, tak tahulah. Tapi beginilah ayatnya. Pelajar perempuan yang tinggal di kampung itu, apa cerita dia? Mengulang kaji. Kemudian dihurai lagi. Mengulang kaji dekat mana? Di perpustakaan. Dia mengulang kaji itu bila mengulang kajinya? Setiap hari. Jadi ini apabila kita tahu komponen baru, kita boleh baris akhirnya. Itu yang penting. Kenapa dia ulang kaji? Pelajaran-pelajarannya. Baik. Kaedah mengatakan rukun ayat sahaja baris akhirnya baris depan, yang lain tak boleh baris depan. Jadi kita lihat di sini rukun ayat ni Fatimah. Jadi Fatimah tu baris akhir baris depan. Cerita pasal Fatimah baris akhir baris depan. Kemudian ini huraian bagi Fatimah, pelajar ialah Fatimah dan Fatimah ialah pelajar. Jadi benda yang serupa. Jadi ini disebut sebagai pengganti lah, ataupun istilah dipanggil badal lah, pengganti bagi perkataan sebelumnya yang menceritakan tentang sesuatu sebelumnya. Di Fatimah itu ialah pelajar itu ialah Fatimah. Jadi oleh kerana dia menggantikan saja, dia tak ada berfungsi lain selain daripada dia tidak berfungsi untuk menguraikan masa, tempat dan sebagainya. Baris akhirnya mengikutlah kataan sebelum tu. Jadi at-talibatu. Kenapa disebut at-talibatu? Kerana dia menggantikan Fatimah ni. Macam kita sebut Presiden Persatuan Ali, maksudnya Ali itu ialah Presiden Persatuan itu ialah Ali. Dia benda yang serupa lah. Bila dia serupa, memang baris akhir pun kena serupa juga, pasal dia menggantikan saja. Baik, Fatimah pelajar. Al-Lati ni kita hafalkan yang tinggal. Jadi di sini pun kita dah tahu perbahasan dia, iaitu wazan dia taf'ul. Dan nak baris akhirkan nun ni, nak baris akhir baris atas ke bawah ataupun depan. Jadi default iaitu pada asalnya, sekiranya. Nanti kita nak ingatkan semula kita boleh tengok carta kita ni. Sekiranya kata kerja sedang berlaku, kolom B ni, pada asalnya kita boleh bariskan dia mati. Maksudnya tak sebutlah yaf'ulu, tak payah sebut lu. Pada asalnya lah kita boleh sebut yaf'ul sahaja. Tetapi apabila kita nak sebut baris akhirnya, bahagian lam ni, kita pada asalnya dia akan dibariskan baris depan. Jadi di sini yaf'ulu, kalau kita nak sebut dengan sempurna, ataupun yang bawah ni atau kumpulan kedua yufa'ilu, yang kumpulan ketiga yufa'ilu, keempat yuf'ilu dan seterusnya. Tapi kita boleh menyebut tanpa baris akhir. Kita sebut yaf'ul sahaja. Yaf'ul, yufa'il, yufa'il, yuf'il, yatafa'al. Tak payah sebut yatafa'alu. Itu satu sebutan yang ringkas yang kita boleh sebut begitu. Tapi oleh kerana kita sekarang membahaskan baris akhir tiap-tiap perkataan, jadi kita kenalah tahu kaedah ni. Kalau nak membaris akhirkan kata kerja sedang berlaku, baris akhirnya kita kena beri baris akhir baris depan. Jadi kena sebut taskunu, yang asalnya taskun saja. Jadi Fatimatu at-talibatu allati taskunu. Okey, dah selesai lah. Yang tinggal fi pembaris bawah. Fi ialah perkataan yang membariskan perkataan selepasnya, baris akhirnya baris bawah. Jadi kita pun boleh sebut fi al-qaryati. Nak baca dengan satu perkataan demi satu perkataan pun boleh, ataupun kalau kita nak sambung kita sebut fil qaryati. Jadi ini bacaan kedua, ambil kira baris akhir. Kenapa dia dibariskan dengan al-qaryati? Kerana ada fi di sini. Kalau tak ada fi ni, kemungkinan dia akan dibariskan dengan baris selain daripada baris bawah lah. Baik, seterusnya ini kita dah bincang. Ini kumpulan yang
kumpulan yang ketiga, wazan dia kita nak ingatkan semula lah. Wazan dia ialah, kalau kita lihat yang ni, saya paparkan ni, asal perkataannya ialah ra, jim, ain. Dia nak sebut kumpulan ketiga ni macam mana? Kalau telah berlaku, kita sebut raja'. Kalau sedang berlaku, kita sebut yuraji', berdasar pada wazan ni. Yufa'il, yuraji', kita gantikan ra, jim, ain ni di bahagian fa, ain, lam. Dia kena sebut selalu kerana kita kemungkinan kita dah pernah bincang ni tapi lupa ataupun tidak mantap lagi. Jadi perkataan kita ni ta, ra, alif, jim, ain, nak sebut macam mana? Dan kita pun telah bincang, ya ni boleh digantikan dengan ta. Kalau ya menunjukkan pada lelaki, kalau perempuan dia diganti dengan ta. Jadi kita cerita tentang Fatimah ni. Jadi Fatimah ni dia mengulang kaji, dia tu menunjuk pada perempuan. Bila perempuan dia kena gunakan ta, tidak gunakan ya di sini. Jadi sebutannya ialah turaji', berdasarkan pada 3 huruf dasar di sini. Turaji' bermaksud mengulang kaji. Jadi itu yang kita boleh sebut turaji' dengan mantap, kerana kita dah tahu dia punya wazan dia, dan kita sekali imbas kita dah nampak ada ini bahagian di sini lah, daripada situ di perkataan itu. Baik, seperti juga taskun tadi tu, baris akhirnya kalau kita nak sebut dia akan baris depan. Jadi kita baris di baris depan, jadi turaji'u, dah selesai lah. Makna pun dah tahu, Fatimah pelajar yang tinggal di kampung, dia mengulang kaji. Jadi apabila dia buat satu perbuatan, mestilah ada benda yang kena buat. Dia mengulang kaji apa dia? Dia mengulang kaji nota ke? Dia mengulang kaji apa saja. Tapi di ayat ini dia mengulang kaji pelajaran-pelajarannya. Dia pelajaran-pelajaran durus. Jadi sin ni nak kena baris apa? Kaedah mengatakan objek bagi kata kerja baris akhirnya kena baris atas. Jadi saya ulang banyak kali ni kerana biarlah kaedah ni mantap, bukan apa. Jadi kalau kita dah biasa dengar, kita biasa ada pengalaman buat, kita dah tahulah. Kalau ada kata kerja mengulang kaji, mesti ada benda yang kena buat, ada benda yang diulang kaji. Di benda yang diulang kaji tu pada akhirnya kena baris atas. Tapi kalau kita dah sebati konsep-konsep ni, kaedah ni kita boleh baca dengan baris akhirnya tanpa kita fikir panjang lah. Baik, jadi Fatimah pelajar yang tinggal di kampung, dia mengulang kaji pelajaran-pelajarannya fi pun sama macam tadi. Lepasnya pada bawah fi al-maktabati, kena pada bawah lah. Fi al-maktabati, di perpustakaan. Jadi selesai maksudnya komponennya kita dah nampak dah. Ini menceritakan tentang satu penceritaan ni. Cerita pasal Fatimah yang bersifat demikian. Fatimah yang pelajar yang tinggal di kampung. Apa cerita dia? Ulang kaji. Dia mau ulang kaji. Ini ialah komponen-komponen ayat. Dia mau ulang kaji. Apa yang diulang kaji tu? Ini objek dia. Dia mau ulang kaji pelajarannya. Pelajarannya dia ulang kaji. Kemudian di sini dia menguraikan tempat. Dan apabila dia menguraikan tempat, kita dapati dia menggunakan perkataan fi dalam perpustakaan. Ini semua ni penguraikan tempat lah ni. Kemudian ini menguraikan masa. Apabila dia menguraikan masa, kita dapati ataupun kita tahu penguraian bagi masa. Nanti saya nak betulkan dia punya ni. Okey. Apabila ungkapan itu menguraikan masa, baris akhirnya kena baris atas. Nak ingatkan semula lah. Itu rukun ayat saja baris depan. Kalau kita boleh warnakan dia. Ini rukun ayat, cerita tentang Fatimah. Ini huraian dia. Apa cerita Fatimah ni? Ia mengulang kaji. Ini rukun ayat, dia saja akan baris depan. Dan yang lain akan baris atas. Ini baris atas, durusa. Tapi fungsinya ialah objek bagi perbuatan. Ini asalnya baris atas, tapi oleh kerana ada fi di sini, dia baris akhirnya akan baris bawah. Jadi fi al-maktabi, tapi kedudukan di sini ialah baris atas. Kenapa dia baris atas? Dia menguraikan tempat. Jadi di sini dia menguraikan masa. Bila dia menguraikan masa, baris akhir kullah kena baris atas juga. Dia menguraikan masa, jadi setiap hari.
Jadi fi al-maktabati kulla yaum. Yaum ni mim nak baris apa ni? Mim kena bariskan bawah kerana berdasar pada kaedah yang telah bincang di pelajaran nombor 3, iaitu kalau ada ungkapan, dua perkataan yang melambangkan satu benda, perkataan nombor 2 ni kalau dia bukan sifat bagi perkataan pertama, dia wajib baris bawah. Jadi perkataan yaum ni hari, dia bukan sifat, dia bukan seperti besar, panjang, pendek dan sebagainya. Dia ialah nama bagi sesuatu. Jadi apabila dua perkataan sini, perkataan nombor 2 tu bukan sifat bagi perkataan pertama, dia wajib baris bawah, dan di sini kita kena sebut yaumin. Kenapa sebut yaumin? Kerana tak ada alif lam. Ada benda-benda macam ni lah yang kaedah-kaedah yang terperinci ni kita kena ingat selalu, supaya bila kita baca dan sebagainya, kita akan tahu lah macam mana baca. Kenapa kita sebut yaumin tidak yaumi? Ini kenapa kita sebut kulla tidak kullan? Kerana kaedah mengatakan kalau ungkapan bukan sifat ni, perkataan pertama tak boleh dibariskan dengan baris 2. Itu kaedah lah tu. Dan bila kita jumpa dalam teks, kita akan aplikasi ni supaya dia mantap lagi. Jadi di sini sebutan ni ialah kulla yaumin, iaitu setiap hari. Baik, ini asal ayat. Ada subjek, ada predikat. Dan ayat ni ialah statement memberi kenyataan yang umum saja, mencerita tentang Fatimah, pelajar yang tinggal di kampung. Dia mula kaji pelajarannya di perpustakaan setiap hari. Apabila ada perkataan seperti inna, dia akan berubah sikit. Kerana apa? Kerana inna ni membawa maksud yang lain sikit. Inna ni menegaskan. Dan menegaskan maksudnya dia nak menghilangkan keraguan daripada statement ni. Ini satu pernyataan ni. Nak hilangkan keraguan ni, itu didatangkan dengan inna. Apabila dia tulis di awal ayat untuk menyahkan keraguan, memberi penegasan, jadi kita tanyalah, dia nak menegaskan siapa? Apa bendakah di dalam ayat ni yang menyebabkan orang mungkin ragu-ragu ataupun mungkin tak percaya? Jadi yang sebenarnya dia tidak orang yang mendengar ni tidak ada keraguan dalam mengulang kaji, tapi kita nak menegaskan Fatimah, bukan orang lain. Jadi Fatimah lah yang buat perbuatan mengulang kaji ni, bukan Aminah, bukan orang lain. Dan apabila dia nak ditegaskan, baris akhirnya akan berubah. Jadi ada inna, dia akan menegaskan subjek, dia akan menegaskan mubtada tu, dan nama dia akan berubah jadi ismu inna. Itu dari segi nama je lah. Tapi sebenarnya inna ni menegaskan rukun ayat yang pertama tu, cerita pasal Fatimah. Jadi inna ni menegaskan bahawa Fatimah bukan orang lain. Itu fungsi inna. Fungsi inna ialah menegaskan. Jadi apabila dia menegaskan, dia baris akhir ni kena baris atas. Dan bila dia baris akhir baris atas, yang at-talibata pun berubah baris, kerana dia mengikut Fatimah. Kerana at-talibah ni Fatimah ialah at-talibah, sama je lah. Jadi itu pasal dia akan berubah menjadi baris atas, kerana ada inna di sini. Yang tadi kita bincangkan, kita dah buang inna sementara waktu, kita padamkan inna sementara waktu. Ini jadilah ada satu pernyataan yang biasa, cerita pasal Fatimah, baris akhir kan baris depan lah. Fatimah macam mana? Pelajar, okey, dan sebagainya tadi telah kita bincangkan tadi. Tetapi oleh kerana ada inna, dia akan berubah kan. Kerana inna ni menegaskan subjek ini. Itu pasal baris akhir ni berubah. Dan segala yang berkaitan dengan Fatimah ni akan berubah lah. So, kalau dia ada sifat dia, baris akhir pun akan mengikut baris akhir Fatimah ini. Jadi inna Fatimata at-talibata allati taskunu fil qaryati turaji'u durusaha fi al-maktabati kulla yawmin. Jadi itu cara membaca teks yang tidak berbaris ni dengan baris akhir, kerana kita ada dua pembacaan. Kita boleh matikan saja perkataan tanpa menyebut baris akhir, dan kita boleh membaca dengan baris akhir. Jadi itulah dia, kita nak latih. Maksudnya kita nak didedahkan dengan sebanyak-banyak yang boleh, supaya nanti bila kita baca teks yang sebenarnya dalam realiti kehidupan, magazin contohnya, ataupun buku rujukan sebagainya, kita boleh baca dengan yakin. Kita baca sebutan tu, terutamanya baris akhir lah.
Jadi rasanya tak ada masalah ni, kita dah selesai ni. Jadi nak ingatkan semula ada dua bacaan ya. Bacaan pertama, inna Fatimah, matikan, at-talibah allati taskun fi al-qaryah turaji' durusaha. Di sini kita terpaksa hidupkan, kita terpaksa ada pengetahuan nak baris akhir sin ni apa dia. Dia ialah objek bagi kata kerja. Kerana nak matikan tak boleh sini. Kalau kata durus ha, tak kena macam tu. Jadi durusaha fi al-maktabah kulla yaum. Di sini juga kita kena ada ilmu, ada asas-asas bahawa yang menunjukkan kepada masa ataupun tempat baris akhir ni kena baris atas. Jadi kulla yaumin. Dia kalau nak matikan kulla yaum. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua dengan baris akhir sebagaimana tadilah, inna Fatimah at-talibata allati taskunu fil qaryati turaji'u durusaha fil maktabati kulla yaumin. Jadi yang membolehkan kita baca pantas dengan menyebut baris akhir itu ialah kerana kaedah-kaedah itu telah sebati. Yang telah sebati dalam pemikiran pembaca. Dia dah tahu dah subjek predikat baris depan, objek baris atas. Dia dah biasa dengan benda tu. Selepas fi baris bawah menunjukkan masa baris atas. Kemudian perkataan kedua bagi ungkapan yang bukan sifat baris akhir ni baris bawah. Jadi semua tu memang dah ada dalam kepala dia. Bila dah ada dalam kepala dia, baca teks yang tak baris dia boleh baca dengan mantap. Jadi itu yang kita nak capai ke tahap itulah. Nak capai ke tahap tu kita kena biasa dengan teks yang tidak berbaris. Kalau kita gunakan buku-buku yang dah siap baris, maksudnya dia tidak mencabar minda kita. Kita tak payah fikir dah. Ikut dia apa yang dibacakan oleh buku tu, apa yang ditulis dalam buku tu. Kemudian kalau kita pergi negeri Arab, katakan buka surah Arab, dah tak kita nak baca dah. Kerana tak dilatih untuk membaca teks yang tidak berbaris. Jadi inilah fungsi pelajaran yang ke-13 ni. Ada pelajaran terakhir dalam buku ni, iaitu untuk mengaplikasikan dua ilmu, ilmu saraf dan ilmu nahu. Semuanya berkaitan dengan baris. Ilmu saraf baris sebelum baris akhir macam ni. At-talibah, ilmu nahu berkaitan dengan baris akhir saja. Ini kenapa sebut at-talibata? Itu huraikanlah. Kerana dia inna ni menegaskan dia. Kerana dia mengikut Fatimah ni. Fatimah ni ialah at-talibata. Fatimah ini ialah at-talibah. Jadi dia kena sama di semua aspek. Baiklah, itu yang yang sempat dihuraikan ayat yang ke-31. InsyaAllah kalau siap saya edit video ni, saya akan uploadkan dan boleh rujuk semula lah, insyaAllah. Baik, selesai itu. Jadi kita beralih kepada ayat ke-32. Jadi samalah. Jadi di sini kalau kita dah tahu makna, kita boleh terus faham je. Tapi kita nak bahaskan lah. Jadi sekarang ni macam ni, apakah maknanya ataupun apakah benda ini ya? Jadi kalau kita lihat carta kita lihat kita punya carta wazan 50 ni ya. Di mana kan ada bentuk dia begini saja. Jadi kita tulis mula kat sini. Fa, ra, ha. Jadi nampak gaya ni di sinilah. Kolom A ya. Maksudnya ini kata kerja telah berlaku lah. Past tense ni. Nak sebut dia macam mana? Tak berbaris ni. Kemungkinan lah sebutan dia fa'al. Kalau fa'al kita boleh sebut farah. Tapi kita dah belajar. Yang sini kemungkinan sebutan dia tiga, sama ada ain tu sama ada baris atas fa'al, kalau ain baris bawah fa'il, kalau ain baris depan fa'ul. Jadi di sini pun kemungkinan tu adalah kemungkinan nak sebut dia farah ataupun farih ataupun faruh. Kerana kita dah bincang ni dalam pelajaran yang membincangkan tentang baris ain tu, dia ada kemungkinan tiga. Jadi kita KIV dulu, nak tahu nanti kita tengok kamus nak sebut ra ni macam mana. Okey. Ataupun kemungkinan sebutan dia begini. Nombor dua, kerana dia tak ada baris semua ni. Jadi kemungkinan boleh disebut fa'al, iaitu farrah. Okey. Dan seterus lagi, ini tak boleh lah. Dan kalau bawah, lagi tak boleh. Tak ada alif pun. Ini lagi dah panjang dah, banyak dah huruf-huruf. Jadi kemungkinan dua saja. Dua saja, sama ada sebut dia farah, farih, faruh, ataupun farrah. Itu kemungkinan. Okey, nak tahu bagaimana fa ra ha, kita buka kamus.
Memanglah peringkat awal ni mestilah kita berjinak-jinak dengan kamus kalau kita nak membina sikap pembelajaran kendiri. Kena ada satu kamus dan kita boleh rujuk. Jadi sekarang kita nak rujuk entry fa ra ha. Jadi fa ra ha. Jadi kita ulang-ulang selalu ni. Saya dengan harapan bahawa kita biasa ni kita boleh buat sendiri itu je. Baik, kita cari fa ra ha dan kita tengok bagaimana kamus ini membincangkan entry fa ra ha. Oops. Ini kamus kadang dia lari juga. Okey, kita tengok sekali lagi. Okey, di sini kau nampak di paparan fa ra ha. Dan dia dah tulis sini iaitu fariha. Jadi maksudnya ra ni kena balik bawah. Bukannya faraha ataupun faruha, tapi fariha. Kemudian yang A ni maksudnya apa? A menunjukkan kata sedang berlaku, dia baris ain tu ialah baris atas. A maksud A di sini ialah kalau kita nak buat tiga huruf dasar ni faraha, nak buat kata kerja sedang berlaku, dia bahagian ain nak sebut macam mana? Mengikut kamus ni dia kata A. A menunjukkan bahawa ain tu kena baris atas. Jadi nak buat ni kita akan sebut yaf'al, yafrah. Itu sebutan dia. Ini kalau farih, apa makna farih? Farih makna telah, tengoklah maknanya, to be glad, happy, delighted, telah riang ataupun suka, gembira. Jadi farih. Kalau sedang, yafrah. Kalau orang yang gembira, fa'il, farih. Kalau benda yang digembirakan, maf'ul, mafruh, sebutan dia. Dan kata terbitan bagi kegembiraan, kita tengok dalam kamus ni dia kata farah di sini Jadi wazan dia berdasar pada kamus tu, wazan dia ialah fa'al. Jadi kita boleh, kerana wazan kata terbitan ni banyak, fa'al. Jadi kita, kalau wazan dia fa'al, kita kena sebut dia farah. Kerana dalam kurungan ni dia kata farah. Jadi maksudnya apa? Telah gembira, farih. Sedang gembira, yafrah. Orang yang gembira dan benda yang digembirakan itu dianggap kita boleh buat sendiri, yang dia tak payah catat kat sini. Kerana tak ada masalah. Kalau kita dah hafal wazan fa'il, maf'ul, kita boleh buat dah farih, mafruh. Tapi yang lain tu diterangkan dalam kamus ni. Jadi farih, yafrah, dan kata terbitan dia ialah farah. Jadi tahulah kita maknanya ialah farah, maknanya telah gembira kalau kita gunakan nombor satu. Kalau nombor dua macam mana? Nombor dua kita tengok di sini, nombor dua ni, to gladden, to delight. Jadi dia membuat orang gembira. Kalau nombor dua lah. Kalau kita sebut farah, farah maknanya menggembirakan, membuat orang suka dan sebagainya. Jadi itu di antara maknanya yang kita boleh lihat. Kita kena tengok konteks sebenarnya kalau nak tahu makna sebenarnya. Jadi di sini ada dua makna lah, sama ada gembira ataupun menggembirakan. Jadi kalau dalam teks ini kita tengok ini nak kata apa? Ini Muhammad. Jadi mestilah nak kata kalau menggembirakan, siapa yang digembirakan? Tak ada pun ditulis. Jadi memanglah tak boleh lari, ini ialah telah gembira. Jadi nak sebut dia tak boleh kata farah, kena sebut dia farih. Jadi farih, ini perkataan kita dah biasa sebut Muhammad. Jadi bacaan pertamanya telah gembira Muhammad, farih Muhammad. Tapi dengan baris akhir, ini kita dah sebut tadi, asalnya kena baris atas kalau nak sebut baris akhir ni. Kemudian Muhammad dia pelaku bagi gembira ni, maksud dia yang gembira. Jadi baris akhir ni kena baris depan. Jadi bacaan kedua ialah fariha Muhammadun. Tanpa baris akhir kita sebut farih Muhammad sahaja. Ini yang apa ni, ringkasnya ayat ni. Jadi insya-Allah kita boleh rujuk semula untuk memantapkan lagi. Baiklah, dah kurang seminit ni, jadi saya kata kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung pada sesi akan datang. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.